Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, Misbah, Khairani, Khai, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan Pak Sukri. Jangan lupa untuk share dengan teman-teman kita yang lain. Moga padanya ada rawatan pada hati, ada satu panduan, bimbingan untuk kita sama meniti kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Allah SWT dan Rasulnya SAW. Ayuni syukur, Jikaluk, terima kasih, barakallahu fikum, Salimi Saleh. Jadi malam ni saya nak kita bawa satu bab hadis atas permintaan sebahagian daripada peserta. Terima kasih, kan lama dah kita tak baca kitab Al-Adabul Mufrad. Jadi Quran dan juga hadis itu datang sekali dalam hidup kita. Amran Khan, Lili Osman, Ustazah Nurilis, barakallahu fikum, Kak Pabe. Mari sama kita buka kitab Adabul Mufrad. Bagi tuan yang belum mendapatkan kitab Adabul Mufrad, tolong dapatkan pada Zazan Travel. Adabul Mufrad. Sesekala kita baca kitab hadis di samping tafsir Quran yang kita pelajari, kerana hadis dan Quran tu datang bersama-sama ya. Waktu itu Al-Quran wa mithluhu ma'ahu. Aku diberi wa mithlahu ma'ahu, kata Nabi SAW. Aku diberikan Al-Quran satu bersama dengannya, itu al-hadis Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan, kata Rasulullah SAW. Nawal Ahmad, terima kasih. Puan Kamisa SMS, Ahlan wa sahlan, Farawahidah. Kata Nabi kita SAW, aku diberikan Al-Quran dan bersama dengan Al-Quran itu satu yang tafsir Quran, iaitu hadis-hadis Nabi SAW ya. Jadi malam ni kita lihat pada bab yang ketujuh, kitab Adabul Mufrad. Kitab yang pertama diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita ni selepas disiapkan oleh Imam Bukhari lebih pada 1000 tahun lalu. Inilah kali pertama orang Melayu mendapat nikmat baca kitab Imam Bukhari. Pertama kali terjemahkan dalam bahasa Melayu, tuan-tuan bukan bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Jadi dapatkan kitab Imam Bukhari yang penting ni ya. Jadi baik, bab yang ke-7, muka surat 17, hadis yang ke-15. Baik, hadatsana Musaddad qala hadatsana Bishr bin Faddal qala hadatsana Al-Jurairi an Abdurrahman bin Abi Bakrata an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir thalathan. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'an ala wa qawlu zur ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat. Musaddad meriwayatkan kami, beliau berkata, Bishr bin Mufaddal meriwayatkan kepada kami, kata beliau, Jurairi meriwayatkan kepada kami daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah, daripada bapanya. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, mahukah sekiranya aku meriwayatkan kepada kamu tentang sebesar-besar dosa? Diulang sebanyak 3 kali. Lalu kami menjawab, sudah tentu wahai Rasulullah. Kemudian baginda menjawab, mensyirikkan Allah. Yang kedua, menderhakai ibu bapa. Lalu baginda pun bingkas duduk, kerana sebelum itu baginda bersandar sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda berkata, ingatlah, serta kata-kata yang dusta. Baginda terus mengulanginya sehinggalah Abu Bakrah berkata, semoga Rasulullah SAW berhenti daripada mengulanginya. Baik, sekejap je kuliah kita malam ni, tuan-tuan. Tak sampai setengah jam insyaAllah Justru jangan biarkan saya keseorangan. Marilah hadir bersama dalam majlis ilmu ni ya. Nisa Osman, Fatimawati, barakallahu tafsir kita selama ni ya. Nanti saya minta kepada Adinda Lutfi, anak anda Lutfi, anak buah kita ni, untuk mengisytiharkan, menyebut nama-nama. Baik tuan, line tak berapa baik nampaknya pada malam ni Saya harap tuan-tuan dapat mendengar suara saya dengan baik, insyaAllah. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW telah pun mengingatkan para sahabat, hendakkah kamu aku beritahu kepadamu, ya, muka surat ke-17, hadis yang ke-7, bab yang ke-7, hadis yang ke-15. Ini adalah satu metodologi Imam Bukhari. Imam Bukhari mengajar kita untuk meletakkan ilmu dalam bentuk yang sangat sistematik. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, ketika Imam Bukhari hadir di Baghdad, maka para ulama di Baghdad hendak mencabar keilmuan Imam Bukhari ini sebelum adanya komputer, tuan-tuan. Kena ingat ya. Maka Imam Bukhari pun hadir dalam majlis itu, telah pun mereka buat satu ujian bagaimana nak mencabar kemampuan ilmu Imam Bukhari. Lalu 10 orang di kalangan para muhaddithin, para ulama,
datang bentangkan kepada Imam Bukhari tentang hadis-hadis yang telah pun ditunggang terbalikkan perawi-perawinya. Contohnya kan macam hadis yang ke-15 yang kita baca pada malam ni. Hadatsana Musaddad, hadatsana Bishr bin Mufaddal, hadatsana Al-Jurairi an Abdurrahman bin Abi Bakra an abihi qala Rasulullah SAW. Ni kan bentuk dia kan, daripada Musaddad kepada Bishr bin Mufaddal, kepada Jurairi daripada Abdurrahman bin Abi Bakra daripada bapanya, daripada Rasulullah SAW sabda. Macam tu kan. Hadisnya bunyi ala unabbiukum bi akbaril kabair kan. Tapi perawi-perawi hadis yang sejumlah 10 orang di kalangan yang jahabiza ulama itu sengaja menterbalikkan. Katalah daripada Musaddad kepada Bishr, diterbalikkan Bishr kepada Musaddad, kepada Abdurrahman bin Abi Bakr bapaknya, daripada Jurairi pada Rasulullah. Dia sengaja terbalikkan sanad tersebut. 10 orang membaca 10 hadis dan 10 hadis semua diterbalikkan tuan-tuan. Maka ketika dia tanya kepada Imam Bukhari menjawab la adri aku tak tahu. Kita ni istilah para ulama kalau mengatakan tidak tahu, bukan tak tahu macam kita orang awam tuan-tuan ya. Bahawa para ulama kalau berkata tak tahu bererti ia tidak ada dalam kitab, ia tidak ada dalam ilmu Islam. Jangan kita silap faham pula. Kerana ni istilah yang digunakan oleh para ulama. Kalau benda itu haram, kadang-kadang kalangan mereka mengatakan saya tidak suka. Dia kata tak suka tu fahamlah, maknanya benda itu tidak boleh dilakukan. Tapi bila zaman ilmu dah berkurangan pada hari ini, masing-masing merasakan dialah ilmuwan, dialah orang paling hebat, maka masyarakat kita terperangkap di antara dalam kejahilan orang yang pandai berkata-kata pada hari ini tuan-tuan. Jadi balik kepada cerita Imam Bukhari yang hebat ini, 10 orang yang menterbalikkan sanad itu, 10 orang satu 10 hadis dibaca yang terbalik, dan hadisnya pun berbeza daripada yang sepatutnya, dan perawi-perawinya pun ditunggang terbalik kan. Maka mereka semua bertanya kepada Imam Bukhari, 10 orang ni tuan-tuan, orang hebat-hebat ni. Maka Imam Bukhari mengatakan la adri, aku tidak tahu. Maka orang awam yang melihat peristiwa itu mengatakan Imam Bukhari tak tahu. Macam mana orang sifatkan dia orang alim, dia tidak tahu? Tiba-tiba Imam Bukhari pun reverse balik semula, berkata sebenarnya apa yang kau sebutkan tadi, Imam Bukhari membetulkan semua sanad itu, membaca yang salah kemudian membetulkannya. Kalau setakat menyebut yang betul itu ramai orang boleh buat, tapi kalau menyebut secara apa yang orang tu sebut sebagai salah, diulangi kesalahan tersebut, kemudian didatangkan pembetulan, ini yang amazing tuan-tuan, ini yang ajaibnya. Akal dan juga superkomputer yang ada dalam minda para ulama Islam kita yang telah membuktikan kebenaran firman Allah ketika kita bincang dalam surah Nisa yang lalu, bagaimana menceritakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami turunkan Quran, kami menjaga isi kandungnya daripada diterbalikkan ataupun ditipu ataupun diubah, dipinda. Jadi Imam Bukhari akhirnya menyebut sanad yang salah itu, riwayat yang salah itu, periwayatan yang salah itu dibetulkan, dan kemudian menyebut dengan betul, menyebut yang tepatnya begini. Maka semua orang yang ada di situ melihat, Masya Allah, dahsyatnya akal ulama ini, ingatannya yang luar biasa sekali. Nampaknya bukan Al-Quran saja dipelihara oleh Allah, tetapi hadis-hadis Nabi SAW pun tak mudah untuk seorang mengadakan hadis maudhu', hadis palsu, mendedahkan bawanya kepada awam, melainkan pasti ada pembetulan daripada umat ini dari kalangan para ulama untuk membetulkan kesilapan tersebut tuan-tuan. Jadi balik kita kepada kisah ni tadi, bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini yang dikumpulkan Imam Bukhari, tengok metodologi Imam Bukhari 1200 tahun lalu. Inilah dia kaedah buat master, buat PhD yang ditiru oleh barat tuan-tuan. Ketika Spain, Andalus, Cordoba itu jatuh ke tangan orang-orang Kristian, maka mereka pun menyemak bagaimana metodologi ulama-ulama Islam dalam pengkajian mereka. Tuan jangan lupa ketika kerajaan UK pada masa itu, Britain, pada masa mereka meningkat, maju, mereka telah menghantar anak-anak puteri, anak-anak putera raja, anak-anak raja yang ada di UK, di Britain pada masa itu, belajar di Spain di tangan orang-orang Islam, kerana orang Islam mempunyai satu metodologi yang solid. Jangan kita fikir orang barat pada hari ini yang membuat metodologi ni, kajian, cara pengkajian, ini semua telah diadakan ulama Islam. Kalau tuan baca ada mufrad, begitu tersusunnya, sistematiknya cara persembahan kitab ini oleh Imam Bukhari. 1200 tahun yang lampau beliau telah berfikir bagaimana nak presenting idea ini kepada kita supaya kita baca, kita faham tuan-tuan. Tengok bab dia, saya tunjuk kepada tuan-tuan dari kitab ni kan. Tengok ada bab apa dia, kemudian penjelasannya, subtopiknya, kemudian nombor hadisnya. Tak ada orang yang boleh buat selengkap Imam Bukhari di sudut metodologinya tuan-tuan. Itu sebab kalau kita baca ada mufrad ni, kita mendapati ketenangan fikiran. Mudahnya idea ini dipersembahkan kepada kita Baik, dalam hadis ini Nabi SAW telah pun bertanya kepada para sahabat. Ini satu uslub yang penting.
kita nak tahu sejauh mana kefahaman anak-anak kita pada pelajaran, kita duduk bertanya dengan dia, cuba terang kepada Abah bagaimana pokok ni hidup sebagai contohnya. Cuba terang pada Abah bagaimana kejadian manusia. Cuba terang pada Abah macam mana teorem Pythagoras ni, algebra contohnya. Untuk memastikan anak-anak kita belajar maths, mod maths itu dipaham. Maka Nabi SAW juga mengambil pendekatan yang sama, bertanya kepada para sahabat, tahu tak kamu apa dosa-dosa besar? Maka para sahabat jawab, wahai Rasulullah, kami tahu. Wahai Rasulullah SAW, maka walau bagaimanapun beri tak Rasulullah SAW terang kepada kami sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menjawab. Dalam konteks hadis ini nampaknya Nabi menyebut 3 perkara. Ada banyak lagi dosa yang telah kita bincangkan dalam kuliah-kuliah yang lalu, tapi penekanan dalam kali ini Nabi memberitahu dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, derhaka kepada ibu bapa. Masih lagi dalam bincangan kita Adabul Mufrad, kitab yang menghimpunkan hadis-hadis muamalat manusia dengan Tuhannya. Jadi manusia dengan hamba, dengan orang kelilingnya. Maka masih lagi penekanan pada aspek ibu bapa. Kerana ibu bapa lah insan yang pertama yang kita temui dalam hidup. Kita lahir, dididik, dibimbing, dibesarkan oleh mereka. Maka bagaimana cara bermuamalah dengan mereka, berurusan dengan mereka. Maka hadis-hadis yang dikumpulkan ini menerangkan tentang dosa-dosa besar. Yang pertama syirik pada Allah, yang kedua mendurhakai ibu bapa. Kita dah bincang dalam kuliah yang lalu tuan-tuan, bagi tuan-tuan di kesempatan, bagaimana para sahabat punya keprihatinan untuk mengeluarkan diri mereka, menyelamatkan diri mereka daripada menjadi anak derhaka, ke peringkat mereka akan tunggu ibu bapa mereka di depan rumah, seperti Abu Hurairah, lalu mengucapkan salam untuk ibunya yang masih hidup, mengatakan assalamualaikum ya ummata, assalamualaikum wahai ibu yang tersayang, ya ummah, wahai ibuku, terima kasihlah kerana bimbing aku, didik aku daripada kecil jadi manusia. Didik saya, kata pada ibu. Tuan-tuan, katakanlah apa jua perkataan yang boleh menggembirakan hati ibu bapa kita, tuan-tuan. Dalam hadis yang sebelum tu kita bincangkan bagaimana Nabi menghalang seorang daripada pergi berjihad. Bila mengetahui ibu bapanya sedih atas pemergiannya itu kerana tak ada orang nak jaga, maka Nabi suruh pergi kembali semula kepada ibu bapa. Gembirakanlah mereka, adhikhuma kama abkaitahuma. Gembirakanlah mereka sebagaimana engkau telah menyebabkan mereka berduka cita di atas pemergianmu sebelum ini. Jadi gembira dalam arti kata menyeronokkan mereka. Ya, dan saya bagi contoh pada tuan-tuan bagaimana orang-orang bijak, orang saleh yang ada di kalangan kita yang kadang-kadang memperuntukkan Sabtu Ahad tertentu. Ni bukan musim PKP lah maksud saya, ya. Pergi ziarah ibu ayah, berkata kepada isteri anak-anaknya, minggu ni ayah dah beritahu sejak sebulan lalu, minggu ni ayah memang nak freekan waktu ayah untuk ayah ibu ayah. Jadi waktu lain ayah dah bersama dengan kamu semua. Jadi ayah nak jumpa dengan ibu ayah kerana ayah ibu ayah, untuk ayah duduk dengan mereka sekejap. Mereka tentu suka kalau ayah dapat mendengar perasaan mereka, jalan mereka, ajak mereka makan-makan. Isteri pun dia tak bagi ikut, tuan-tuan. Ni adalah orang yang buat demikian, ya. Tapi dia dah beritahu awal-awal kepada ibu, pada isteri ni lah. Ini terpulanglah masing-masing punya cara. Tapi yang penting beliau begitu prihatin untuk menggembirakan hati ibu ayahnya pada usia senja, kerana ada perkara-perkara yang ayah ibu nak sebut, ayah ibu malu menantu ni ada terpulang masing-masing. Saya tak maksudkan tuan-tuan, tuan-tuan mungkin perempuan, ibu-ibu yang ada depan saya lah sebaik-baik isteri yang memahami ayah mak mentuanya. Ayah mak mentuanya pun senang berada melihatnya, berada bersama dengan anaknya sendiri. Ini terpulang pada individu masing-masing. Tapi saya nak cerita perhatian orang ni ke peringkat buat begitu untuk menggembirakan hati ayah ibunya. Saya minta maaf pada perempuan sesekali sekiranya kata-kata ni mungkin tak disenangi. Saya bagi contoh aja, tuan-tuan. Ini bergantung pada individu masing-masing, ya. Jadi dalam hadis ini mengatakan keperluan untuk menjauhi syirik kepada Allah SWT. Dan kita pernah belajar bahawa ittaqu syirka fa innahu akhfa min dabibin namli. Ketika Nabi mengajar pada para sahabat, syirik itu sangat bahaya. Kadang-kadang ia lebih halus daripada tapak kaki semut, bagi menggambarkan, membuat tamsilan betapa dahsyatnya syirik pada Allah yang kadang-kadang menyerang manusia yang tertentu. Kemudian derhaka pada ibu bapa, ni contoh-contohnya ada banyak yang telah kita bincangkan. Kemudian Nabi dalam keadaan duduk bersandar bila mengatakan perkara ketiga yang juga bahaya dan dianggap sebagai dosa besar oleh baginda Islam, iaitu berkata bohong. Ada ke bohong sunat, tuan-tuan? Banyak orang bertanya, ada bohong sunat tak? Tuan-tuan ni boleh kat sini, ya. Saya bacakan fatwa para ulama berkaitan dengan bohong ni untuk tuan-tuan faham. Kerana ada di kalangan kita yang mengatakan ada bohong sunat. Betul ke ada bohong sunat, tuan-tuan ni boleh kat sekalian? Sedap je kata bohong sunat lagi, ya. Baik.
Ada fatwa yang ditanyakan kepada ulama Azhar, apakah hukum berkata perkara yang bohong? Berkata perkara bohong ni tuan-tuan, terlalu banyak ayat dan juga hadis yang menerangkan tentang bahaya bercakap bohong. Bohong ni, kata Imam Ghazali, berkata itu hukumnya harus, tapi bila dia berbohong, bohong itu memberi mudarat kepada orang yang mendengar. Itu yang bahayanya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu yang menyebabkan dia jadi satu pengharaman. Berkata itu pada asalnya adalah perkara harus, berkata, tapi bila ia menyebabkan kemudaratan kepada pendengar, maka ia jadi haram. Kerana apa yang kita bohongkan itu, apa yang kita kata tak betul itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dalam satu hadis, seorang perempuan datang bertemu Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya ni mempunyai madu, lalu saya sentiasa berkata kepada adik-beradik dan orang keliling bahawa suami saya melebihkan saya lebih daripada yang lain, padahal tak begitu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, sesiapa yang berkata perkara demikian, dia adalah seorang yang telah berdusta sebenarnya. Sabda Nabi SAW untuk mengingatkan kita bahawa ini adalah satu perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ia akan menyebabkan implikasi bahawa mungkin pihak-pihak lain mengatakan bahawa lelaki itu tidak berlaku adil, walaupun perkara itu pada dia, sangkaan dia bagi menunjukkan kedudukannya lebih tinggi daripada orang lain, bagi menggambarkan dia adalah yang paling istimewa. Ini pun dilarang oleh Nabi SAW. Jadi dalam banyak hadis kalau saya nak sebut pada tuan-tuan pada kali ini, tentu banyak di samping hadis yang sedang kita bincangkan pada kali ini tentang peringatan Nabi SAW terhadap perbuatan dusta, perbuatan bohong. Contohnya, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajul la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kazib yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar wa inna rajul la yakzib hatta yuktaba indallahi kazzaban. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, seseorang itu sentiasa berkata kebenaran sehingga Allah menjadikan dia di kalangan siddiqin, dan dia termasuk di kalangan orang yang membuat kebaikan, dan kebaikan itu membawanya ke syurga. Barang siapa yang berkata bohong, maka bohong itu akan bawanya kepada fujur. Fujur ni maknanya maksiat, dosa-dosa yang lain, dan dosa-dosa itu membawa manusia kepada neraka. Seorang itu sentiasa berdusta, maka sehingga akhirnya orang akan melihat wajahnya wajah pendusta. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, banyak ayat dan hadis yang menerangkan tentang larangan berdusta, bercakap bohong. Para ulama hadis sebagai contohnya Syekh Muhammad Ilyas Al-Barra Bankawi, seorang ulama India, ketika menghuraikan hadis ni, kenapa ketika Nabi duduk bercakap dengan para sahabat syirik dan juga derhaka ibu bapa yang merupakan dosa besar tu, Nabi masih bersandar. Tiba-tiba bila cakap bab qaul zur, berkata bohong ini atau palsu ini, Nabi bangun dan mengulangnya berkali-kali, sampai kami yang mendengar pun merasa resah, kesian kat Nabi. Kesian Nabi ulang banyak-banyak kali. Kami faham dah apa yang dimaksudkan Nabi SAW itu. Ya, kalau kita dalam hidup pun kadang-kadang kalau kita melihat ayah ibu buat satu perkara, kita kata ya cukup, saya faham, saya boleh buat insya-Allah. Maknanya kasihannya para sahabat kepada Nabi mengulang perkara itu berkali-kali. Kenapa tuan-tuan? Kata para ulama hadis, contohnya Syekh Muhammad Ilyas Barra Bankawi ini, bahawa ini menunjukkan kepada kita keprihatinan Nabi untuk mengingatkan umatnya supaya jangan berbohong tuan-tuan. Kerana bohong ini berlaku dalam banyak suasana dan menyebabkan penganiayaan kepada ramai pihak, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Bohong ni termasuklah di bawahnya rasuah, termasuk bawahnya riba, termasuklah di bawahnya penganiayaan kepada orang. Kata Ibn Arabi bahawa sebenarnya dalam bab bohong ni ada 4 jenis bohong yang sangat bahaya. Yang pertama, bohong terhadap Allah SWT. Apa yang Allah tak kata, kita kata. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kazib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kazib. Jangan kamu berdusta atas nama Islam. Ini satu, paling bahaya. Yang kedua, berdusta di atas nama Nabi SAW. Termasuklah orang yang menceritakan tentang dia bermimpi jumpa Rasulullah padahal dia tidak mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ya. Jadi tuan-tuan yang ketiga, berbohong terhadap umat Islam. Ini termasuklah persaksian palsu. Yang keempat, berbohong dalam bab muamalat. Kita pergi ke satu tempat sebagai contohnya. Katalah kita pergi ke tempat namanya Cameron Highland contohnya. Maka peniaga yang ada kat sana tahu kita datang sekali-sekala saja ke sana. Maka dia pun menipu kita. Dia kata ni tomato ni tak boleh rasa, tapi dia sangat manis kalau makan. Manis kan. Padahal dia masam bukan main, kelat lagi tuan-tuan. Tapi oleh kerana dia tahu kita datang itu sekali-sekala saja ke tempat itu, maka dia tak merang kita, dia tipunya kita. Maka kita membeli, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian.
Maka demikian juga orang yang berniaga online pada hari ini, menipu orang dan juga mengatakan perkara-perkara palsu, mendatangkan testimoni-testimoni palsu yang menyebabkan orang pun membeli barang yang berbondong-bondong, hasilnya tidak ada. Orang yang jual contohnya benda-benda yang bersifat kosmetik, kecantikan, letak orang yang memang dah cantik, lalu ramailah orang beli untuk pakai sebagai cantik seperti itu. Kita memang ini sebagai penipuan, tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Jadi anak-anak kita yang terlibat dalam perniagaan pada hari ini, ingatkan mereka, walaupun banyak bukan berarti berkat. Apalah guna kalau kita berniaga benda hasil duit berjuta-juta, tapi perniagaan ini berasaskan penipuan kepada orang, tuan-tuan. Allahu Akbar. Manalah neraka besok kita akan duduk, ya. Jagalah diri kita baik terlibat perkara-perkara semikian. Walaupun bagaimanapun bila menyebut tentang perkara-perkara yang dipanggil sebagai bohong, dusta ni, tuan-tuan, yang orang tanya bohong sunat ni, kita melihat dalam kehidupan, dalam perkara yang menyatakan Nabi SAW dan diurai-huraikan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kata para ulama daripada Azhar dan fatwa yang dikemukakan, bahawa, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, apakah dalam konteks ini, ya, apakah yang dimaksudkan dengan kebenaran untuk berbohong itu? Ini berbohong yang dibenarkan apabila dengan, tuan, ya, fakullu maqsudun mahmubun yumkin tawassul ilaihi bisidqi wal kazib jami'an fal kazib fihi haram. Apabila perkara yang patut kita sampaikan itu boleh dibuat dengan cara betul ataupun berbohong, maka wajib bercakap betul pada masa itu. Andai ada dua keadaan, cakap betul, bercakap salah pun betul, bercakap benar itu betul, bercakap bohong pun betul, maka hendaklah kita bercakap benar. Ini hukumnya wajib. Kata Imam Ghazali, penjelasan lagi, ada perkara yang kadang-kadang wa in amkana tawassul ilahi bil kazib duna sidqi fal kazib fihi mubah in kana tahsilu dhalika al qasdu mubahan. Apabila kita nak mencapai satu matlamat tapi tak ada cara untuk terangkan melainkan dengan terpaksa berbohong, maka kalau bercakap benar, maka ia akan jadi musibah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka dalam konteks ini kita dibenarkan untuk berbohong bagi mengelakkan banyak kemudaratan berlaku. Yang ketiga, apabila ia melibatkan maruah orang, melibatkan tentang ismatu damil muslim, menyebabkan keselamatan nyawa seseorang, maka kita terpaksa berbohong, maka hukumnya wajib kita berbohong, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini sebagai contohnya, ada usaha untuk menangkap manusia yang kalau orang tu tak bersalah, dah terbukti tak bersalah, tapi kerana ada kaedah yang dilakukan konspirasi menyebabkan orang itu paksa akan dibunuh, kenakan hukuman, maka kita wajib berbohong untuk menyelamatkan manusia, tuan-tuan ni, menyelamatkan daripada pertumpahan darah berlaku kat sini. Begitu juga kalau berlaku al-islah bainas, bila kita nak berbuat baik di antara manusia yang berselisih faham, ada keretakan hubungan kekeluargaan sebagai contoh, maka penampilan kita kat situ adalah untuk menyelamatkan keadaan, memperbaiki keadaan. Maka dalam keadaan itu tidaklah dianggap bersalah, tidak dihukum haram untuk kita berbohong, andai padanya ada pembaik pulihan, peningkatan, pembaikan kepada hubungan di antara manusia, terutamanya adik-beradik dalam kaitan silaturahim. Maka di sini adalah wajib untuk kita berbuat demikian supaya matlamatnya dapat memperbaiki hubungan yang retak itu, tuan-tuan. Maka tidaklah ia menjadi haram, bahkan digalakkan, dan mungkin dalam konteks menyelamatkan nyawa tadi, hukumnya jadi wajib, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Walaupun bagaimanapun, kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, dalam konteks apabila kita tuan-tuan, ya, Wakala Izz bin Abi Salam itu satu perkara yang menarik. Wakala Izz bin Abi Salam rahimahullah, al-kazib mafsadatun muharramatun ila yakuna fi jalb maslahah aw dar'u mafsadah fayajuz taratan wa yajibu ukhra. Kata Imam Izz bin Abi Salam, ulama hebat mazhab Syafi'i yang terkemuka dengan nama Sultanul Ulama. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, Izz bin Abi Salam, seorang ulama yang terkemuka dalam mazhab Syafi'i ini, yang pernah dipanggil sebagai sultan sekalian para ulama kerana keberaniannya untuk menegur perkara mungkar walaupun berlaku di pihak atasan. Maka Yazid bin Salam mengatakan bahawa berbohong ini merupakan satu benda yang diharamkan, kecuali apabila dia mendatangkan banyak kebaikan dan menyelamatkan daripada kemudaratan, maka hukumnya menjadi harus ataupun mungkin menjadi wajib. Contohnya, tuan-tuan, contoh yang beliau kemukakan dalam Qawaidul Kubra, ahaduha an yakzib li zawjatihi li islahiha wa husni ishratiha fayajuz, wa kadzalika al-kazib li islah bainan nas wa huwa aula bil jawaz wa maslahati. Maka apabila kita dengan isteri sebagai contohnya, ni orang Melayu panggil bohong sunat ni, harus apabila melakukan perkara itu
dapat mengelakkan isteri daripada susah hati. Ini tuan-tuan dalam Islam dibenarkan. Walau bagaimanapun hendaklah dikawal, dikontrol daripada menjadi terlalu berleluasa. Kerana bila isteri kita tanya, tuan dah makan ke belum? Jawab dah. Kita tak nak susahkan dia, dah malam. Kita balik lambat, perut memang tak lapar kan. Tahu makanan kat rumah tak ada ke, ataupun nak menyusahkan dia, ataupun dia pun penat. Dah makan. Nanti dia tanya, makan kat mana? Kita pun jawab, tadi dengan kawan tadi, Ahmad ni mana satu? Kita terbohong lagi. Makan kat mana? Kat kedai mama. Mama mana? Satu bohong tu jadi 10 akhirnya tuan-tuan. Jadi kat sinilah yang tak digalakkan sebenarnya. Kalau dah terpaksa sangat mengelakkan ia daripada menyusahkan orang, ataupun nak mengelakkan daripada keadaan tadi yang kita gambarkan, maka hukumnya harus, tapi tidaklah digalakkan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian ya. Kalaulah berbohong kepada isteri dengan tujuan untuk mengelakkan dia susah, itu digalakkan, dibenarkan. Apatah lagi kalau menyebabkan baiknya hubungan adik-beradik, ia lebih lagi digalakkan, kata Imam Izzuddin bin Abi Salam. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, walaupun dalam Islam ni ada satu bab tau. Bab ni dipanggil tauriah. Tauriah ataupun ma'arid. Tauriah ni makna apa nak sebut? Apa nak sebut dalam Melayu macam kita berselindung. Sebagai contohnya, tauriah yang berlaku dalam kehidupan Nabi SAW sendiri tuan-tuan. Iaitulah dalam perjalanan hijrah Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar adalah seorang businessman yang terkemuka, orang kenal dia. Di Madinah, di Mekah orang kenal. Kenapa pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Kerana beliau adalah seorang yang famous, terkenal, banyak kebaikannya. Masih ada orang yang tidak kenal Rasulullah SAW, kerana Rasulullah punya jaringan hubungan sebelum Islam tidaklah sehebat Abu Bakar. Maka ketika Nabi dengan Abu Bakar sampai nak dekat dengan Madinah, tiba-tiba ada orang Arab datang menegur, "Wahai Abu Bakar, apa kabar? Ini siapa ni?" Dia tanya pula Rasulullah ni siapa. Orang Arab Badui itu bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, Abu Bakar ni baik orangnya, banyak bantuan kepada orang." Maka orang kenal dia, "Wahai Abu Bakar, ni siapa ni?" Maka Abu Bakar menjawab, "Hazar rajul yahdini sabil." Dan Abu Bakar menjawab, "Inilah manusia yang menunjukkan saya jalan." Oh, macam tu. Tuan-tuan faham tak maksud Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Hadha rajul yahdini sabil, kata Abu Bakar Siddiq. Ini lelaki kamu, dia menunjukkan kepada saya jalan. Abu Bakar tidak mahu beritahu itu Rasulullah. Kan kalau cakap Rasulullah, nanti orang tu mungkin merupakan musuh Islam yang mencari, yang mendengar cerita, dapat tawaran 100 ekor unta bagi siapa yang mendapat Muhammad SAW hidup ataupun wafat. Tapi Abu Bakar ini bijak orangnya, maka dia mengatakan, ini lelaki menunjuk saya jalan. Dia faham dengan dua maksud. Mungkin lelaki tu memahami, oh kau tak tahu jalan, jadi orang ni tunjukkan kau jalan shortcut agaknya. Biasanya kau pergi berniaga ni dalam rombongan, pada kali ni mungkin kau bergantung dengan dia, kau pergi berdua je. Ataupun yang kedua, iaitu yang kedua yang maksud Abu Bakar sebenarnya, lelaki ni menunjukkan jalan bertunjuk dengan Tuhan, jalan menuju kepada Allah SWT. Itu maksud Abu Bakar Siddiq sebenarnya tuan-tuan ni oleh Allah sekalian. Nampak Jadi dalam konteks ini tauriah berlaku dalam bentuk begitu, kata Umar Khattab radhiyallahu anhu, kalau kita terpaksa berbohong, gunakanlah tauriah ataupun ma'arid. Ma'arid ni jamak kepada mi'rad. Juga kita memalingkan seorang daripada maksud yang asal kepada maksud-maksud yang lain. Yang kita telah bincangkan sebenarnya takwil kan tuan-tuan. Takwil ayat Quran, tafsir satu perkara, takwil satu perkara yang lain kan. Baik, sebelum terlupa tuan-tuan, dari tuan-tuan berkesempatan, saya nak ajak tuan-tuan untuk dapatkan Habat Sauda Birkah daripada Zahran Travel. Ni adalah satu makanan yang berasas daripada sunnah tuan-tuan. Mudah-mudahan makan ni selamat kita daripada penyakit-penyakit, daripada wabak. Jadi ajaklah anak isteri, keluarga, ayah ibu, hadiahkan untuk mereka supaya mereka dapat menggunakan perubatan berasaskan sunnah Nabi ni, Habat Sauda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tuan dapatkan Habat Sauda daripada Zahran Travel. Dan bagi tuan-tuan yang belum melakukan ibadah korban, marilah lakukan ibadah korban. Kami di Zahran Travel sudi bekerjasama dengan tuan-tuan untuk melakukannya di Sudan, di Mekah, di Syria dan juga di Yaman. Mari tuan-tuan bantu umat Islam yang susah nak makan pun tak ada makanan di sana. Kita alhamdulillah susah-susah kita pun masih ada tempat untuk kita bergantung tuan-tuan Tapi mereka memang tertutup segala jalan, buntu segala tujuan. Marilah kita bantu saudara kita yang memerlukan di Yaman, di Syria, di Sudan dan juga di Mekah Di Mekah pun ada ramai pelarian orang susah sebenarnya yang
makan cukup-cukup makan saja ataupun tak ada makanan langsung. Jadi bagi tuan yang belum melakukan ibadah kurban, saya serulah dengan satu keluarga, ada seorang wakil, tinggal beberapa hari saja nak tutup dah penyertaan ni tuan-tuan. Maka jangan bertangguh lagi, nak buat baik jangan bertangguh. Kita tak tahu esok lusa kita mati, maka niatkanlah kebaikan, usahakan untuk melakukan kebaikan, jangan bertangguh-tangguh. Baik tuan, itu tadi saya namakan sebagai yang dipanggil oleh para ulama dalam bab berbohong yang dibenarkan, namanya tauriyah ataupun ma'arid, mi'rad, ya. Sfani Ahmad tulis kata Melayu ma'arid, mim ain alif ra ya dad, ma'arid. Jadi kalau kita tahu lagi antara kisah tauriyah juga ma'arid ini, sebagai contohnya kisah Abu Talha dengan isinya Muslim. Tahu tak kisah ni? Saya yakin tuan-tuan tahu kisah antara yang berlaku di antara sahabiah yang terkemuka, iaitu Muslim dengan suaminya Abu Talha. Muslim kematian suami, anaknya Anas bin Malik itu dihantar kepada Rasulullah untuk dibimbing, untuk menjadi khadam kepada Rasulullah. Maka akhirnya Muslim berkahwinlah dengan seorang lelaki yang sangat kaya namanya Abu Talha. Mereka dapat anak lelaki yang pertama mereka dapat itu sakit selalu. Abu Talha pergi rombongan perniagaan, dagangan, balik dia tak tahu anaknya telah wafat, kan tuan? Allahu akbar, hebatnya iman para sahabat. Ruziah Zainul tahu kan kisah ni? Zainul Saudah tahu kan? Halimah Kaulan. Akhirnya Abu Talha ditanya oleh isterinya, abang, kalau kita ni meminjam pada seorang satu barang, kemudian sampai waktu dia minta kita balik barang dia, kita boleh tak kalau tak bagi? Suami kata, mana boleh, kalau orang kita punya barang dia minta pulang lah, apa kita nak simpan pula? Maka Abu Saim yang telah pun melayan suaminya dengan baik pada malam itu, akhirnya berkata kepada sang suami, wahai suamiku, ketahuilah sungguhnya anak pinjaman daripada Allah. Allahu akbar. Tadi abang tanya engkau jawab dia sedang rihat. Yalah, dia rihat dengan kubur. Allahu akbar. Ini namanya tauriyah tuan-tuan, ma'arid. Maka isteri itu tak berbohong, dia cakap benda betul. Dia kata bahawa sebenarnya anak kita sedang berehat, tenang, dia aman fikiran ni, rupanya nak mati tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billah. Hebatnya iman Muslim yang penyabar ni tuan-tuan, wanita salihah ahli syurga yang sangat rapat dengan Rasulullah ni tuan-tuan. Maka akhirnya suami terkejut. Suaminya pergi sembahyang subuh, bertanya kepada Rasulullah kelakuan isinya. Nabi memuji apa yang dikatakan isinya. Betul apa isinya kata? Dengan kau bersama dengan dia malam tadi, wahai Abu Talha? Ya, wahai Rasulullah, aku doa keberkatan untuk kamu atas bersamanya engkau dengan isimu. Akhirnya Abu Talha ni dikurniakan anak lelaki ramai tuan-tuan, semuanya jadi ulama, semua jadi fuqaha, semua jadi orang kenamaan, orang bijak-bijak. Jadi apa yang poin yang saya sebut kat sini, bahawa isinya melakukan ma'arid, tauriyah, iaitu berkata pada suaminya, anak sedang berehat, padahal sebelum itu, sebelum suaminya pergi berdagang, anak tu sakit sakit kuat tu, suami nak pergi juga, kena terpaksa, itu tanggungjawabnya. Maka bila pulang, dia kata anak sedang berehat, tenang, dia aman dia. Suami gembira, kepalang, dia ingat dah pulih daripada penyakitnya, rupanya meninggal dunia tuan-tuan. Ini namanya ma'arid, tauriyah. Kita maksudkan satu perkara yang tersembunyi, tapi kita bukan berbohong. Itu yang lebih baik, kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Maka janganlah kau membiarkan dirimu sentiasa berbohong, kerana bila bohong dia akan jadi bohong, tak selesai tuan-tuan. Itu sebab dalam hadis ni kata para ulama macam Syekh Muhammad Ilyas Al-Bara Bangkawi, kenapa Nabi yang sedang duduk, tiba-tiba Nabi sedang bersandar, tiba-tiba Nabi SAW bangun, Nabi berubah posisi bagi menunjukkan kepada kita kepentingan menjauhi sifat bohong. Cukup setakat ni untuk malam ni tuan-tuan. Sekali baik semua pada Allah. Satu hadis yang kita belajar malam ni, dapatkan kitab ni Al-Adabul Mufrad, dapatkan dari Zazan Travel, dan juga Birkah Batu Sauda ni dapatkan dari Zazan Travel. Dan bagi tuan-tuan yang melakukan ibadah kurban, jangan lupa berusahalah dengan Zazan Travel. Kurban tuan-tuan, akikah tuan-tuan lah amanah untuk kami tunaikan. Akikah dan juga kurban tuan-tuan amanah di atas bahu kami. InsyaAllah dengan pengalaman Ustaz Faiz yang mengetuai operasi kurban ni di Zazan Travel, kami sebenarnya sudah lebih pada 20 tahun pengalaman menguruskan ibadah kurban untuk tuan-tuan di semua negara umat Islam, terutama negara-negara bencana alam, negara-negara berlaku ujian daripada Allah, musibah. Jadi setakat itu saja dulu. Sekalian baik semuanya daripada Allah, kekurangan manusia. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Anak-anak tuan-tuan jangan lupa mereka kekosongan waktu banyak, mereka takut mengisi benda-benda yang sia-sia, maksiat, lebih-lebih lagi kita bimbangi tuan-tuan
maka janganlah tuan-tuan keberatan. Dapatkanlah buku-buku dari Telaga Biru. Tolonglah ziarah www.telagabiru.com.my. Ada macam-macam buku yang kami terbitkan, daripada tulisan Jawinya, mempelajari tulisan Jawi, bagaimana belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran tajwid dengan kaedah Al-Matin yang boleh tuan-tuan kuasai, baca Al-Quran dalam tempoh yang pendek. Berguru ke tak berguru ke, ada QR code kat situ, kita scan je, kita boleh belajar Al-Quran. Dapatkan daripada www.telagabiru.com.my. Dan buku-buku daripada 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, merangkumi semua subjek, Math, Sains, Geografi, Sejarah, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, bukan saja pendidikan Islam dan juga Bahasa Arab. Itu memang core kami di Telaga Biru. Buku-buku lain pun kami dah start terbitkan, Alhamdulillah. Terima kasih atas sokongan cikgu-cikgu yang cemerlang, cikgu-cikgu yang mulia. Kami dapat sokongan daripada JPN, kami dapat sokongan daripada JPN, daripada Pusat Sumber Sekolah. Terima kasih tuan cikgu-cikgu, ibu bapa yang dimiliki Allah sekalian. Pastikan anak kita ada pengisian yang terbaik ketika berada di rumah dalam musim PKP yang menguji sangat ni tuan-tuan. Biarlah mereka ada aktiviti kat rumah, belajar, walaupun tanpa kita, mereka ada buku-buku untuk mereka kaji, mereka baca. Setakat ini saja. Terima kasih tuan-tuan atas kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa share video ni kepada tuan-tuan yang lain. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fikum. Tuan jangan lupa, bagi tuan yang nak menjawab soalan-soalan kuis yang dikemukakan pada masa akan datang, tuan kena masuk Telegram sahabat Ustaz Hazan terlebih dahulu. Jadi insya-Allah pada malam ni Lutfi akan umumkan di Telegram sahabat Ustaz Hazan sebagai pemenang yang akan dapat hadiah kitab Fiqh Mizan dan juga tafsir Ibn Katsir. Terima kasih semua. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yuqarribuna ilaika ya rahman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i ashabil huquq 'alaina minal muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqallahu minna minkum. Sama kita tangguhkan kuliah kita pada malam ni baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nur Azmi Faris, Muadib, Nurita Ahmad. Terima kasih semua Suhaila, Yusuf. Jazakumullahu anna kulla khair. Fauzia Ismail. Terima kasih. Jikalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok insya-Allah.